Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ikhwatal iman rahimani rahimallahu ta'ala jami'ah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama kembali untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Usulul Dakwah yang dikarang tulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu taala. Dan mudah-mudahan daripada penulisan para ulama ini menambahkan lagi kepahaman kita terhadap Islam dan tanggungjawab kita dalam menyampaikan risalah dakwah, menyambung kerja para anbiya, khususnya pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan kita pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang hikmah ibadah-ibadah yang lain, ya, selain daripada solat dan juga amal-amal soleh yang kita laksanakan ini ialah amal soleh yang fardu yang lebih kita utamakan. Kemudian barulah yang sunat dan ibadah-ibadah yang berbentuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Maka daripada pengaruh-pengaruh ibadah, amal-amal soleh yang kita buat itulah yang akan dapat memperbaiki dan memperelokkan diri kita dan masyarakat kita. Ya. Poin dia yang kita bincang pada lepas ialah pengaruh ibadah-ibadah, amal-amal baik, amal-amal soleh ini dia akan dapat memperbaiki diri kita dan dapat memperelokkan diri kita dan masyarakat. Semuanya itu berpunca daripada amal-amal soleh, amal yang kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situlah apabila diri kita elok, kita nak masyarakat kita elok. Dia berpunca daripada diri kita. Kalau diri kita tak elok, kita tidak akan fikir masyarakat elok. Ataupun kalau kita tak fikir kita elok, kita tak akan fikir juga nak keluarga kita elok. Melainkan kita dah jadi baik. Bila kita baik, kita taat perintah Allah,
kita taat perintah Rasul, kita jaga agama kita, barulah kita akan lahir rasa kalau kita berumah tangga, kita nak isteri, anak-anak kita jadi baik. Kemudian daripada isteri, anak-anak kita, keluarga kita jadi baik, kita pasti nak pula masyarakat kita jadi baik. Kemudian daripada masyarakat yang ramai jadi baik, dia pasti nak jadikan negeri dan negara dia baik. Ini begitu keadaannya. Dia tidak akan mungkin berlaku orang yang tak baik, tiba-tiba dia nak keluarga dia, masyarakat dia baik. Dia mesti bermula daripada individu-individu yang telah beramal dengan amal Islam. Barulah dia nak diri dia baik, dia dah baik dah, dia akan jadikan keluarga dia baik, dia akan jadikan masyarakat dia baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita sambung dalam bab yang ketiga, keistimewaan agama Islam. Setelah Syekh Abdul Qadir Zaidan ini menyusun kepada kita, memberi penerangan kepada kita tentang bagaimana Islam itu daripada kalimah syahadah, kita mengiktiraf Allah, kita mengiktiraf Rasul, dan juga kita beramal dengan amal-amal soleh, maka dalam bab yang ketiga ini menyatakan kepada kita keistimewaan agama Islam. Keistimewaan agama Islam. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab, agama Islam mempunyai keistimewaan yang membedakannya dengan agama-agama lain. Keistimewaan ini baik dari segi sumber agama itu sendiri, ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maupun daripada segi bidang yang diaturnya, ialah mencakupi seluruh aspek kehidupan dan kehidupan umat manusia, atau juga dari segi adanya saksi, ialah tentang adanya pahala bagi orang yang mematuhinya dan dosa bagi orang yang sengaja tidak mematuhinya atau mengingkarinya. Maka persoalan inilah yang akan dibahaskan. Kita nak tengok keistimewaan agama Islam ini. Keistimewaan ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimahullah ta'ala pengarang kitab ini, yang akan dibahaskan tentang bagaimana Islam itu adalah agama yang istimewa, ataupun Islam ini keistimewaan agama Islam. Kalau kita tanya tuan-tuan macam Allah Ta'ala, kita tanya orang Islam kan, selama kamu hidup dalam Islam ni, apa istimewa Islam ni? Dia akan dapat jawapan yang berbagai-bagai. Malam ni pun kalau saya nak tanya seorang-seorang, dia akan jawab berbagai-bagai. Apa sebenarnya keistimewaan yang ada dalam Islam, agama Islam? Itu kan keadaannya. Yang baru-baru ini mungkin ada tuan-tuan baca viral, ada orang kata agama ni, isu orang kempen kat Sabah baru-baru ni, dah dapat jawapan tu malam kan. Tapi isu tu yang melibatkan akidah. Dia kata agama semua sama kan. Islam, Kristian, kalau kat Sabah ramai Kristian. Islam dan Kristian ni sama je agamanya. Yang cakap tu orang Islam. Kalau rendah, kita sama-sama rendah duduk. Kalau tinggi, kita sama-sama tinggi, kata dia. Tidak ada beza agama. Agama semua ajak ke arah kebaikan. Ini satu statement yang bahaya dari sudut akidah. Bukan isu berkempen tu, tapi isu pertuturan itu adalah melibatkan akidah. Kita kalau kita dia orang Islam, saya Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan semua mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita rasa agama lain sama dengan kita, apa beza Islam? Kan? Ini yang bahaya apabila anak-anak kita membesar, dipasakkan dalam kepala otak dia agama semua sama. Semua agama nak ajak ke arah kebaikan. Kalau macam itu, Kristian pun tak apa, Buddha pun tak apa, Hindu pun okey kan. Apa lagi, Majusi pun tak apa kan? Sebab agama semua sama, nak ajak orang ke arah kebaikan. Ini kalaulah merebak dalam masyarakat Islam kita, dia sangat bahaya. Nanti boleh kahwin, nak kahwin dengan Islam, nak kahwin dengan Kristian boleh duduk satu rumah. Nanti anak umur 18 tahun, bagilah pilih dia nak duduk agama, pilih ikut agama mak ke ikut abang bapak dia. Macam mana yang berlaku kat negara jiran kita. Tuan-tuan nak lagu macam tu dalam masyarakat Malaysia kita macam tu. Ini pahaman pragmatisme dan pluralisme. Ism ni kan kita tak apa faham sangat kan. Dia pragma ni dia tak ada pendirian.
Dia tengok Islam baik, okey dia sokong Islam. Dia tengok Kristian bagus, okey dia pun macam Kristian juga. Dia tengok Hindu bagus, dia pun jadi macam Hindu juga. Ini pragma. Dia macam lalang, tiup ke kanan ke kiri sama. Kan? Plural pula, pluralisme ini dia akan menganggap semua sama. Ini satu lagi kan. Ism yang menyerang dalam pemikiran umat Islam. Dia nampak semua sama, agama sama semua kan. Semua ajak ke arah kebaikan. Tak ada agama yang mengajar ke arah kejahatan. Kita pun tak faham Islam tu. Oh ya juga, betul juga. Mana ada agama kan. Semua agama ajak ke arah kebaikan. Tidak. Tuan-tuan yang mati Allah SWT, dia bukan itu jawapannya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi dia. Tingginya itu sangat istimewa. Tak ada agama yang menyemai Islam. Allah pun cakap dalam Al-Quran yang kadang-kadang imam kita, kita jadi wirid kita lah. Kalau imam tak baca pun kadang-kadang kita jadi wirid kita. Inna dina indallahil Islam. Inna din, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah, Islam. Ada Allah Ta'ala kata inna dina indallahi Kristian, Nasraniyah kan, Majusiyah, tak ada. Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang kita baca indallah Islam itu dalam Quran. Kita jangan baca Bible, kita jangan baca Talmud dan Injil. Itu keadaannya. Bagi kalau orang Islam, Quran pun tak habis baca, tiba-tiba dia baca pula Bible kan. Ini satu masalah. Saya rampas masa saya dekat pusat sereti tuan-tuan. Orang Kristian ni dia setiap hari Jumaat dia akan datang untuk mengajar orang-orang yang beragama Kristian lah. Tapi dalam pusat tu, masa saya masuk dulu, dalam pusat tu, pusat serenti tu lebih kurang dalam 450 orang kan. 95% semua Melayu Islam. Selebih je itulah, adalah dalam 10-15 orang yang Cina tu pun terpecah pada dua. Dia ada Kristian, ada Buddha. Betul sebagainya India. India ni majoriti Hindu lah. Cuma ada seorang dua mungkin dia Kristian. Ini setiap minggu ni semua agama akan datang dekat pusat serenti dululah. Sekarang ni wallahu a'lam ada lagi saya rasa. Datang yang Buddha kelas agama Buddha, yang Hindu kelas agama Hindu, yang Kristian kelas agama Kristian, yang ustaz-ustaz kelas agama Islam. Kita buat kat surau lah kan. Sebab 450 orang, kalau saya duduk depan ni penuh depan ni kan. Untung saya kuliah tak payah jemput orang dah ada dah. Tak payah buat surat jemputan. Dah ada depan saya ni lebih kurang 400 orang. 400 orang Muslim. Yang 50 orang tu, 450 tu, itu berbagai agama. Dalam masa yang ramai macam itu, sempat orang-orang Kristian ni seluduk Bible. Bible tu dia bawa masuk kan, dia bagi kepada pengarang-pengarang yang Kristian ni kan. Dia suruh letak dekat asrama-asrama dalam tu lah, kat katil-katil tu letak sepakan banyak Bible. Kita pun tak tahu. Kami ni tak tahu kan. Tapi oleh kerana saya ni dengan mereka berkawan kan, bukan sekadar mengajar tapi berkawan, sampai ke asrama, duduk kat katil dia orang, borak-borak apa semua, makan sama-sama apa semua kan. Tiba-tiba saya terdampak, ada kitab lain. Saya pun tak pernah baca kitab lain. Apa ni? Itu Bible ustaz. Kau orang baca ke Bible ni? Bacalah juga, kata dia. Bacalah juga. Saya kata Quran tak habis baca, Bible yang kau orang baca. Tuan-tuan kan. Ini masalah. Jadi apa? Tujuannya adalah nak memesongkan lah kita punya pemahaman. Kalau Quran kita tak habis baca, memang mudah sangatlah anak-anak kita dekat universiti tu tengok baik-baik kan. Kadang-kadang balik bertudung, dalam tudung ada salib. Tuan-tuan kan. Bahaya, hati-hati, tengok betul-betul. Sebab tu anak-anak kita sekarang ni duduk dekat universiti, jauh dengan mari kita, duduk kat kolej-kolej dan sebagainya. Tengok, perhatikan dia, dengan siapa dia berkawan, dengan mana dia bergerak, aktiviti apa yang dia buat kan. Kita tak boleh ada besar dah ustaz. Dia pun cakap dengan saya kan, anak-anak dia,
Anak saya dah besar dah ustaz. Saya dah didik dia 18 tahun daripada kecil sampai dia SPM, kata dia kan. Jadi ni dia dah belajar masuk universiti, pandailah dia pilih mana baik mana buruk. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Zaman sekarang ni bukan zaman kita dulu-dulu kan. Zaman sekarang anak kita ni ada yang terjebak dengan Syiah, dia kahwinnya dengan kahwin mut'ah. Kahwin kontrak. Dekat universiti kahwin kontrak. Kan? Ada ustaz-ustaz daripada Syiah ni datang jumpa anak-anak kita ni kan. Kamu ni dah kahwin ke belum? Kalau kita tengok kan, budak-budak universiti kan berkapal, bagi kita lah biasalah tu, dah budak zaman sekarang biasa. Itu bukan biasa, tuan-tuan. Kan? Tapi fenomena tu jadi biasa. Nanti dia datang, awak ni duduk berdua makan sama-sama ni dah kahwin ke belum? Kan? Belum lah, kami masih belajar lagi, kata dia kan. Kan tak elok macam ni, dosa. Kamu nak belajar, kamu buat maksiat, duduk berdua ni berdosa, kata dia. Baik kamu kahwin. Macam mana nak kahwin? Kami masih belajar lagi. Mak bapak kami pun takkan bagi kami kahwin. Kan macam itu. Boleh kahwin. Kamu nak dosa ke nak dapat pahala? Nak yang haram ke nak yang halal? Kalau anak kita sekarang, kalau diberi pilihan macam tu, nak yang mana? Kamu boleh berkawan, boleh kahwin, tapi kontrak lah kahwin buat tempoh. Nanti habis graduate je, konvo, terus terpasah. Kata dia, kamu baliklah masing-masing, buat hal masing-masing. Tapi yang penting kamu tak buat dosa dan maksiat. Kamu tak berzina. Wah, sedap dia punya ayat kan. Jadi ramai terpengaruh. Bila ramai terpengaruh, kahwin dengan cara Syiah punya kahwin macam mana, ada apa semua kan. Tapi dia mut'ah. Tu nikah mut'ah tu yang tuan-tuan dengar dulu, nikah mut'ah. Nikah kontrak. Dia ada tempoh. Berapa ramai dulu pelajar pada kita yang di luar negara belajar, diorang terjebak benda ni kan. Sebab luar negara lagilah tengok Mak Saleh kan, tengok macam-macam semua. Dakwah ni masuk, kahwin dah, selamatkan kamu daripada zina kan. Tapi Islam benarkan, kata dia, kamu sampai tempoh besok balik Malaysia, kamu buat hal masing-masing. Lepas tu kalau kamu nak nikah semula kat Malaysia dengan restu keluarga apa semua, silakan. Tapi kat sini kamu tak buat zina, kamu tak buat dosa. Dia kata kita begitu. Kalau anak-anak kita yang tidak ada pahaman ini, dia akan terima kahwin. Masa kahwin, lepas kahwin tu nanti dia punya mubalik dia kan akan follow lah macam mana perkahwinan. Dalam masa tu dia akan serapkan pemikiran pahaman Syiah. Ini sedang berlaku dalam negara kita. Kalau tidak tuan-tuan, negara kita Malaysia ni, saya dapat maklumat daripada kawan saya yang abang dia menjadi bentara dalam Malaysia ni. Bentara ni jawatannya Bendahari Agung. Dia dapat peruntukan daripada Iran 4 juta setahun. Dia yang dapat duit tu selalu pada dia. Nama dia bentara. Dia akan salurkan peruntukan di seluruh Malaysia untuk kegiatan Syiah. Sebab tu kita di Johor ni sangat menjaga kan. Siapa berceramah, orang luar sekarang ni ceramah minta mohon pun dekat pejabat qadi tetap tak akan dapat. Salah satu pada dia kan adalah untuk menjaga kita daripada pahaman Wahabi, pahaman Syiah, pahaman-pahaman lain yang menyerap masuk. Ini kita kena jaga. Sebab itu kita kena tahu apa istimewanya Islam ini. Apa istimewanya Islam ini? Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam yang pertama, Islam adalah agama dari Allah. Islam adalah agama dari Allah. Sebab tu bahaya kalau kita kata agama semua sama. Tak. Agama tidak sama. Kita nak cari pengaruh macam mana pun jangan sampai menggadaikan kita punya akidah. Tak sama. Mana yang pertama, Islam adalah agama dari Allah. Sumber agama Islam dan pembuat peraturannya yang menetapkan metodologinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang telah disampaikan kepada Rasulullah baik dengan pengertiannya yakni sunnah maupun dengan wahyu yang pengertiannya dan kalimah-kalimahnya daripada Allah. Inilah suatu keistimewaan agama Islam yang berbeza daripada sumber-sumber agama yang lain yang hanya disusun oleh manusia. Keistimewaan inilah yang sangat penting, yang tidak boleh dilupakan dan yang merupakan ciri khas agama Islam.
Ini kita kena faham sama-sama kan. Kalau kita tuan-tuan mengikuti tasawur Islam, dalam tasawur Islam ni, gambaran Islam secara umum ni, selalunya kita akan sampaikan kepada mu'alaf-mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam kan. Kita akan bagi gambaran, itu nama dia tasawur, gambaran Islam. Gambaran Islam ni, keistimewaan ataupun ciri-ciri Islam, ciri-ciri keistimewaan Islam ini, yang pertama dia bersifat Rabbani. Rabbani inilah yang Syekh Abdul Qadir Zaidan bawakan, bahawa agama Islam itu dari Allah. Sebab ciri Islam, keistimewaan Islam tu dia bersifat Rabbani. Dia bersifat ketuhanan, Tuhan yang mengaturkan kan. Tuhan yang mengaturkan secara umumnya dari sudut hukum, konsep, nilai, peraturan-peraturan adalah ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah. Ini yang sekarang kita kata ni. Kita semua kena faham Islam, keistimewaan Islam itu adalah agama dari Allah. Dia bersifat Rabbani. Rabbani ini ialah ketuhanan, mana semua sekali tentang konsep hukum hakam dalam Islam, peraturan-peraturan, semua itu ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pandai-pandai Nabi, tak. Semua Allah telah aturkan satu persatu tentang hukum kan. Yang datang hukum wajib, sunat, makruh, haram, harus kan, semua Allah telah tetapkan kepada kita. Nah, ini tuan-tuan ya, bukan hasil pemikiran. Sebab tu baru-baru ni bila ada perbahasan dekat parlimen dan sebelum ni kan, berkaitan dengan untuk mengubah rang undang-undang pemadu yang membawa kenderaan dalam keadaan mabuk. Hukumannya lebih berat kan. Berapa ramai dah orang yang tak bersalah, oleh sebabkan dia mabuk bawa hoyong hayang ke tengah ke tepi, kalau dia mati seorang tak apa. Ini dia membawa kepada kematian yang lain, nyawa yang lain. Bila dibahaskan dalam parlimen tentang Islam memang menetapkan bahawa hukum minum arak itu haram. Itu sawabit. Dalam Islam namanya sawabit, tetap. Walaupun setitis kamu minum rasa arak tu, dia tetap hukum tidak merubah. Haram juga. Tapi bila ada orang Kristian bangun dalam parlimen tu, kata dia kan, dalam kitab kami boleh minum asal jangan mabuk. Yang kita bahaskan sekarang memandu dalam keadaan mabuk. Kan? Dia depend balik agama dia. Boleh minum asal jangan mabuk, kata dia kan. Bermakna agama dia sempurna tak? Tak sempurna. Islam, agama buku kitab asal, masa saya belajar dulu tuan-tuan, kitab asal, kitab Hindu, kitab Buddha, Kristian dan sebagainya, kitab asal mereka semuanya mengharamkan arak. Asal hukum tu, semua agama mengharamkan arak. Sebab akibat dia, kesan dan akibat itu menatijahkan keburukan. Semua agama mengharamkan. Tapi yang ada hari ini, kitab Injil yang sekarang di Bible dan sebagainya, yang dah diubah-ubah oleh pemikiran manusia ikut kesesuaian dia kan. Dia kata boleh minum asal jangan mabuk. Persoalannya yang kita bincangkan sekarang ialah memandu dalam keadaan mabuk, sehingga menyebabkan kematian orang lain, nyawa yang tak bersalah. Islam bila kata haram arak, kita ada hukuman, ada jalan penyelesaian. Itu yang sebat 40 hingga 80 kali sebatan sabit bagi orang yang minum arak. Ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya duduk dekat Sepang tu, dekat dengan airport tu, saya ramai kawan-kawan daripada steward, pramugari kan. Kalau nak tanya dia siapa di kalangan pemimpin-pemimpin negara yang naik kapal terbang breakfast pun minum arak, dia boleh sebut nama orang tu. Sebab dia yang ulu. Saya kata tak payah sebut nama orang tu, awak yang ulu pun dah berdosa juga, saya kata kan. Habis cari makan ustaz macam mana ni tuan-tuan. Negara kita Malaysia, siapa yang naik emas tu, kapal terbang emas kita tu, tiket yang kita beli tu, dia termasuk sekali minum arak secara percuma dalam flight. Kalau tuan-tuan nak tahulah. Saya pun tak tahu dulu kan. Tapi diberitahu.
Rupa-rupanya ramai orang naik flight Malaysia ni, Mas Airline ni, Malaysia Airline System ni kan. Dia beli tiket itu dengan dia dapat minum arak secara percuma dalam flight. Harga tiket tu. Sebab itu susah nak dapatkan keberkatan apabila ada benda haram dalam negara kita. Tu kan. Perniagaan tu halal, tapi kita menghalalkan benda yang haram dalam kapal terbang. Kita negara Islam Malaysia. Kalaulah kata orang-orang luar negara, contoh ni tuan-tuan, tuan-tuan fikir baik, betul ke tidak saya cakap ni. Kalau kata orang luar negara dah datang Malaysia semata-mata nak minum arak, negara dia lagi banyak arak lah kan. Negara-negara barat lagi banyak arak, macam-macam jenis arak yang nak murah, nak mahal, semua ada. Kenapa kita nak meraihkan pelancong yang datang negara kita, kita pun kena buat kilang arak juga dekat negara kita? Tak perlu, sebab kita memang dalam negara Islam. Inilah usaha-usaha para ulama nak beri faham semua rakyat Malaysia agar dalam benak mereka itu arak itu haram. Segala benda yang berkaitan dengan arak itu haram. Saya dulu pernah pergi dekat kilang Kasbek Arak di Shah Alam. Dekat situ ada lebih kurang 3,000 orang Islam yang bekerja di situ. Lebih kurang lah kalau tak silap saya ketika itu kan. Kita bulan Ramadan dia jemput ustaz-ustaz bagi tazkirah kan, sebab dia ada satu persatuan agama Islam dalam kilang arak tu, sebab ramai orang Islam bagi tazkirah kan. Kita sesama kita ni dia jemput kan, nak pergi ke tidak ni kan. Maka kita ada satu asatizah, grup-grup ustaz-ustaz ni dekat Selangor kan, ada grup ustaz. Tujuan grup tu, kalau malam ni aku tak boleh ceramah, kau ganti aku, asalkan ada majlis ilmu dekat masjid tu. Tujuannya begitu kan. Kadang-kadang ialah macam hari ni saya bekerja-kerja, tadi saya hantar anak saya ke Melaka, balik madrasah sebab dapat MC sakit, baliklah hari ni. Balik bekerja-kerja nak patah balik semula. Kalau boleh ada grup macam tu, kalau kat Selangor tu ada grup macam itu, tak sempat ni, memang tu tak sempat, ganti boleh, ganti, yang penting majlis ilmu berjalan. Maka tanya, nak pergi, maka jumhur pendapat ulama dalam tu kata haram pergi bagi tazkirah, haram bagi tazkirah berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa bekerja dekat kilang arak, sama ada kamu minum tak minum, walaupun kamu sapu sampah, pendapatan kamu tetap haram. Maka walaupun kita bagi tazkirah kita duit daripada kebajikan dia itu pun datang daripada sumber yang syubhat. Maka kita ambil serentak, kita pergi jumpa dia punya supervisor kan, minta maaf untuk bagi tazkirah, tapi kita boleh bagi peringatan bahawa kerja kat kilang arak ni berdasarkan hadis Nabi, hadis yang sahih, bahawa semua daripada awal sampai ke akhir, sampai tukar sapu sampah, walaupun dia tak minum, pendapatan dia tetap haram. Apa dia jawab? Orang Islam jawab kan? Saya dah bekerja dekat sini 12 tahun, kata dia. Daripada saya kerja sinilah saya dapat hajikan mak bapak saya. Daripada saya kerja sinilah saya dapat besarkan anak-anak saya. Tiba-tiba awak cakap pendapatan saya haram? Jangan gitu, Pak. Ni orang Islam ni. Tiba-tiba awak cakap saya haram kan? Kita kata bukan kita menuduh awak makan benda haram, tapi kita sampaikan hadis Nabi bahawa orang bekerja yang berkaitan dengan arak, semua sekali pendapatan dia haram. Tak terima sebab gaji dia dah 8,000 9,000 gaji kan, 12 tahun 13 tahun kerja. Sila ada persatuan orang kebajikan Islam dalam tu. Kata tuan, kalau anak kita nak kerja kat situ macam, tak apalah nak, yang penting gaji kau besar, bapak dapat 9,500 pun cukup lah. Macam boleh macam tu. Ni tuan-tuan, dalam Islam bila kata ketetapan hukum itu daripada Allah, dia ada sawabit tetap. Arak itu haram lah sampai yaumil qiyamah. Jangan pandai-pandai nak ubah. Arak ni haram, tapi kalau dapat lesen dia jadi halal. Jangan cakap macam itu kan. Arak ni haram, kalau dapat lesen dia jadi halal. Tak, haram tetap haram. Anak bini kita dedak aurat kan, dedak aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Tiba-tiba kita kata, alah, takkan Allah pun nak berkira sangat ustaz. Ini bukan masalah kawan dengan kawan, ni Allah.
yang menetapkan hukum. Tiba-tiba kita jadi suami, kita tak kisah isi kita dedah-dedah aurat, kan? Sisi-sisi lengan macam ini tak kisah, kan? Keluar rumah sidang kain dekat ambayan, pakai t-shirt je, pakai scarf je pun tak kisah. Ini bukan masalah kawan dengan kawan, ini Allah yang tetapkan. Hukum tetap sampai yaumil kiamat. Sebab itu berapa ramai daripada lelaki kita, suami yang jadi dayus sebab membiarkan anak bini tidak menutup aurat tanpa sebarang teguran dan tindakan. Dia ketua keluarga kita ni kalau orang Jawa kata ni anak lelaki apa? Lanang kan? Ni lanang-lanang belaka ni kan. Kita ni suami-suami tuan-tuan, kita ada kuasa dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita biarkan isteri kita keluar rumah bekerja dengan hiasan tabarusnya lebih daripada dia duduk berhias untuk kita. Kita biarkan minyak wangi yang dia pakai, orang lelaki lain boleh cium haruman wangi dia, kan? Dia keluar rumah dengan tidak berstokit, dia tak tutup aurat. Bentuk ada tubuh badan orang lain tatap tubuh badan bini kita, kita buat tak kisah. Ketika itu dayus kita. Dayus ini lelaki yang tidak akan mencium bau syurga. Waliyazubillah. Sebab apa saya cakap macam itu? Tuan-tuan jangan marah kalau terkena batang hidung kita. Jangan marah, sebab itu ketetapan daripada Allah. Saya sampaikan. Saya pun ada isteri, saya pun ada anak-anak perempuan. Ini masyarakat kita pada hari ini. Tuan-tuan tengok kalau ada pasar malam, pasar tani ke apa-apa ke, pergi pasar malam, buat survey. Tapi jangan sampai tak semayang. Semayanglah maghrib isyak, buat survey. Yang masuk 10 orang, berapa ramai yang komplit tutup aurat, ikut syariat? Berapa ramai kita, isi kita sakit, isi kita mengandung 7 bulan, 8 bulan, buat memboyong besar, kita bagi sarung dia macam sarung nangka pakai baju. Biarkan jalan dekat pasar malam, pimpin tangan, baguslah tu, caring kan, pimpin tangan. Tapi kita membiarkan isi kita menjadi bahan tatapan lelaki-lelaki yang mahram pada dia. Tengok, ini suatu benda ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ini tuan-tuan yang macam orang tahu. Sebab itu bila kita faham Islam tu, istimewa ni Islam, Allah sayang pada kita untuk Allah pilih kita kembali balik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menetapkan beberapa ketetapan dalam kehidupan kita. Semua kita follow saja. Follow, ikut, taat, patuh, selamat. Ini yang dikatakan Rabbaniyah. Islam tu istimewa dari sudut Rabbani, sebab dia datang daripada Tuhan. Peranan kita belajar, ada ilmu, lepas tu kita faham. Oh, ini keadaannya, faham. Lepas kita faham, kita hayati, lepas hayati kita kena kembangkan maksudnya sampaikan. Tak boleh ini haram, kan? Tak boleh ini haram. Halal haram semua yang Allah tetapkan. Duit RM50, kan? Ada satu kisah. Ni kisah kat Sekamat tuan-tuan. Anak sekolah pra tadika, kan? Budak ni memang sangat ramah, kan? Sangat ramah. Jadi cikgu dia berbual dengan berbual, kan? Ayah kerja apa? Sebut nama dia lah. Katakanlah ada nama dia Muhammad. Ayah kerja apa? Ayah saya kerja dekat pejabat tanah, kan? Tapi ayah saya selalu dapat duit. Bila dia dapat duit, dia bagi tanah pada orang. Anak tu cerita. Okay. Ayah saya kerja dapat tanah. Ayah saya selalu dapat duit, kan? Kalau dia dapat duit daripada orang tu akan dapat tanah. Kata dia gitu, kan? Apa maksud kita faham tu, kan? Ayah saya gini-gini, budak-budak. Ini cerita budak-budak. Tuan-tuan ni macam Allah Ta'ala, kalau lah kata itu haram, dia tetap haram. Duit RM50 ke, not RM50, RM100 ke, dia tidak ada tulis kat situ halal haram, kan? Tapi yang menentukan halal haram ilmu kita. Kalau kita ambil hak orang, duit tu jadi haram. Kalau kita ambil duit tu daripada hasil judi, duit tu jadi haram. Kalau duit tu kita ambil daripada hasil riba, duit tu jadi haram. Kalau kita ambil daripada rasuah, duit tu jadi haram. Tapi dia tetap status not 50 juga. Yang menentukan halal haram kita.
dengan ilmu yang ada pada kita. Sebab itu bila kita peranan kita ini hasil pada ketetapan Allah yang bersifat Islam tadi, Rabbani tadi, datang daripada Allah, kita kena belajar, kita kena memahami, kita kena kembangkan, kita kena sampaikan, dan kita kena laksanakan dalam kehidupan kita. Itu peranan tanggungjawab kita. Barulah kita lepas daripada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dah Allah tetapkan, kita belajar, kita tak mau belajar, faham pun tak nak kita sampaikan apatah lagi, nak laksana lagi jauh, sebab kita bermain dengan kejahilan pada diri kita. Maka kita jadi orang-orang yang ingkar. Ini kita tak mahu macam tu. Hukum hakam Allah yang Allah tetapkan Rabbani tadi itu datang daripada Allah. Di dalam ni ada halal haram, dosa pahala, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada hak untuk campur tangan dalam urusan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Allah kata haram, kita tak boleh mengubah haram itu menjadi halal. Allah Ta'ala kata dosa, kita tidak boleh ubah dosa itu menjadi pahala. Allah Ta'ala kata ini jahat, kita tak boleh ubah jahat itu menjadi baik. Kita bukan urusan kita campur tangan dalam urusan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Ini yang kita kena faham sebagai hamba. Sebab dalam kehidupan kita ni ada hukum haram, makruh, sunat, wajib, harus, kan? Dia ada halal, ada haram. Dia ada dosa, dia ada pahala. Dia ada baik, dia ada buruk. Dia ada syurga, dia ada neraka. Kalau depan kita ada, selamat. Tuan-tuan dimati Allah SWT. Masuk Aisyah dah. Kita bagi azan sekejap untuk saya habiskan sikit daripada perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bicarakan tadi yang pertama ialah berkaitan dengan keistimewaan Islam itu. Yang pertama dia tentang Islam itu datang daripada Allah. Dia bersifat Rabbani. Rabbani ini ialah ketuhanan dan bersifat ketuhanan, hukum, segala ketetapan, peraturan-peraturan dia sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dia bukan hasil pemikir Islam ini, dia bukan hasil pemikiran dan juga ciptaan manusia. Peranan kita ialah kita belajar. Peranan kita memahami, menghayati, menyampaikan, mengembangkan dan juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak boleh campur tangan dalam urusan ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang halal tetap halal, tak boleh ubah dia jadi haram. Yang haram tak boleh ubah jadi halal. Yang dosa tak boleh ubah jadi pahala. Begitu juga sebaliknya. Yang baik tetap baik, yang buruk dia pasti buruk. Syurga dan neraka juga berbeza. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan kepadamu Muhammad akan kitab yakni Al-Quran yang membawa kepada kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, iaitu dengan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa lillahi dinul khalis. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah bahawa agama yang benar itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka dalam surah Zumar ayat 2 dan 3 Allah jelaskan banyak lagi dalil-dalil Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kata Allah, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dalam surah Al-An'am ayat 155 Allah Ta'ala kata, inilah kitab suci yakni Al-Quran yang kami turunkan untuk memberi barakah. Ikutlah akan dia dan takutlah akan Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ini dalil banyak lagi dalil Al-Quran yang Allah nyatakan bahawa keistimewaan Islam ini dia adalah daripada Allah, bersifat Rabbani. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dalam Quran yang kita turunkan, yang minggu lepas saya sebut dengan tuan-tuan kan, ni kita dah letak depan ni semua surah Al-Muluk kan. Tujuan dia apa? Tujuan nak memudahkan kita, sila duduk jangan bangun. Macam tu. Ini bukan parlimen kan. Sila duduk jangan bangun. Bila imam habis baca doa, kita akan terus baca tabarakallazi bihadil mulk. Tujuan dia apa? Yang tuan-tuan dah maklum dah. Muluk adalah surah yang melepaskan kita daripada azab seksa kubur. Tak lama, tak sampai 10 minit, 30 ayat, surah yang ke-67, 30 ayat. Dia diturunkan oleh Allah sampai yaumil kiamah, dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kita cuma belajar, memahami, menghayati dan mengamalkan. Amal, duduk sekejap dalam masa 10 minit. Kalau Allah takdirkan kita mati malam ini, Allah lepaskan kita daripada azab siksa kubur yang berpanjangan lamanya. Kalau kita rasa kita tak bawa amal, kita akan rasa lama duduk dalam alam barzah. Tapi kalau kita datang dengan amal yang banyak, yang Allah redha, kan, maka kita akan lena di persada barzah itu untuk seketika waktu. Ini surah Al-Muluk. Sebab itu buka, tuan-tuan baca. Mana yang bawa handphone, bukalah handphone, downloadlah. Bagi yang muda-muda ni kan, dalam ni download sekejap, buka, duduk kat belakang pun tak apa Zab. Daripada tuan-tuan keluar dengan tujuan yang mungkin penting, silakan. Tapi kalau tujuan tak penting, sekadar balik nak pergi ngeteh, sekadar balik nak tengok keputusan pilihan raya Sabah, tak payahlah. Tak payah. Lebih baik kita baca suratul Muluk ni bersama imam. Saya yakin siapa yang tak lancar, bagi peluang sebulan tiap-tiap malam dia akan lancar baca. Kalau dia nak tasihkan bacaannya, jumpa imam kita ni. Lepas mayang zuhur lepas asar, imam
Ambil masa sekejap 6-7 minit, saya nak baca suatu muluk ni iman dengar kan betul tak saya baca. Settle. Tuan-tuan, suatu muluk. Isu yang ada yang berlaku sekarang, ni isu ni, ni kan ni. Ni kan. Nak sembahyang ni nak pakai ni ke tak pakai ni. Tuan-tuan jangan gaduh. jangan gaduh. Benda khilaf. Kadang-kadang orang ramai orang tanya saya lah, ramai kan, WhatsApp ada apa semua, macam mana ni apa ni, ada pendapat kata tak boleh pakai mask, kita ngadap Allah Subhanahu Wa Taala tutup muka pula, besok kalau kita jumpa Allah tutup muka Allah macam mana kan. Dia kata begitu. Habis kalau sembahyang nak tutup muka pula, ada kerajaan arahkan supaya pakai mask, macam mana. Tuan-tuan, pakai mask ni dia tidak memberi kesan kepada sah atau batalnya solat. Contoh buka balik syarat sah solat, ada kena pakai mask ke buka mask tak? Menutup muka, mask tu kan salah faham pula, kena pakai mask kan, pakai mask perhiasan tu salah faham pula, penutup muka. Buka balik dalam syarat sah solat, syarat wajib solat, tak ada disentuh pun oleh para ulama yang 4 mazhab kita tentang bila tutup muka batal sembahyang, ataupun tak pakai tutup muka tak sah sembahyang. Dalam hadis Nabi SAW pun dia hanya kata makruh kalau kita tutup muka tanpa sebarang sebab, makruh tapi kalau kita tutup muka bersebab contohnya gejala COVID ni kan, nampaknya makin serius. Hari ni tak berapa ratus ada kes-kes baru, dan mungkin sampai ke seramat pula ni kan. Untuk kita menjaga kita punya nyawa, kemaslahatan kita, maka kita pakai bersebab. Tuan-tuan bersin pun tutup mulut, bersin. Kalau nak act sangat, bersin jangan tutup mulut, jangan tutup mata. Bersin jangan tutup mulut, jangan tutup mata. Hasyum, buka mata besar macam itu kan, confirm terkeluar minyak mata kan. Sebab ketika kita bersin ni mengikut pakar, kelajuan tu keluar 300 km. Maka kalau kita tak tutup mata, memang biji mata kita akan keluar. Tapi automatik Allah jadikan kita bila bersin kita tutup mata kan, tutup mata dan tutup mulut. Sunat tutup mulut. Contoh begitu. Maka jangan gaduh-gaduh lah sembahyang ni nak tutup muka ke tak tutup muka. Kalau tuan rasa tuan-tuan bergejala, yang ada datang ni kan, bergejala, ataupun ada ayah saya yang melepasi umur 65 tahun, mungkin dia ada diabetes, dia ada lemah jantung, dia ada penyakit-penyakit lain kan, untuk menjaga kesihatan dia, maka lebih baik dia tutup muka. Jangan kita kata ni tutup muka tak sah sembahyang ni kan. Bukan macam tu. Kalau kita rasa kita sihat, atau saya rasa sihat, walaupun saya bawa mah ni, saya boleh pakai, saya tak boleh tak nak pakai pun atas saya. Tapi kalau saya sihat, ada gejala apa-apa, dengan kita sembahyang pun dalam penjarakan fizikal yang ada sekarang ni, selamat, Allah Akbar, tak payah tutup muka. Ada pun pendapat ulama. Guru saya Syekh Nuruddin pun larang pakai mask. Kan, dalam kuliah-kuliah dia kata apa perlu nak pakai mask, kata sebab kita menghadap Allah yang Maha Besar kan. Itu dari sudut martabat dia, dari segi tasawuf, orang-orang sufi, dia mengenal Allah tak macam kita mengenal Allah kan. Tentu begitu. Ada pun betul khilaf tuan-tuan, jangan gaduh-gaduh lah. Kalau ada kat sekamat ni kan, kita tak payah gaduh-gaduh tentang ni. Mufti wilayah Persekutuan pun dah keluarkan dia punya pendapat daripada mufti wilayah Persekutuan ada kan, pendapat-pendapat ulama pun ada. Ada pun benda tu khilaf. Maka seperti mana yang saya, tuan-tuan boleh tanya orang lain, tak apa. Ini saya punya hasil saya bertanya dengan guru-guru kan, dan kita sendiri pun mengalami situasi itu. Maka kita benda tu khilaf, kita boleh pakai, tak boleh pakai kalaulah kita bergejala, sesama, batuk dan sebagainya, sila pakai. Jangan sampai kita membawa kepada jangkitan orang lain. Walaupun bukan COVID, tetapi mungkin virus yang kita bersin itu kena orang sebelah, dia pula sesama pula. Dan besok subuh tak boleh pergi masjid pula, contoh begitu. Maka pakailah. Bagi yang sihat, segar bugar kan, pakai apabila kita dalam keadaan yang crowded, yang ramai orang kat pasar ke kat mana, pakai, mengelakkan sebab kita tak kenal. Tapi kalau kita kat masjid ni dengan penjarakan fizikal yang ada sekarang ni kan, kita pun tidak ada bersentuhan yang lama dan sebagainya. Kalau nak bersalam, bagi saya boleh bersalam, tapi pastikan tuan-tuan membersihkan tangan. Tu
Kadang-kadang kita terlupa itu saja. Kalau balik keluar pergi paip basuh tangan, okey, untuk jaga kebersihan silakan, tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan macam Allah SWT, insya-Allah kita sambung lagi. Tak habis lagi. Tasawur Islam ni, keistimewaan Islam ni selain daripada Rabbani, dia ada sabat dan murunah, dia ada waqa'iyah, ada tawazun, ada syumul, ada alamiah dan ada wasatiyah. Nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan sikit satu-satu, mungkin satu malam satu untuk kita nampak gambaran yang lebih jelas tentang keistimewaan Islam ni sangat hebat, kan? Dan kita kalau kita dah memiliki Islam ni, kita tidak akan anggap ada agama lain yang lebih hebat daripada agama Islam ni. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Ya. Tak dengar. Okey, yang sebut. Baik. Secara umumnya tuan-tuan yang Allah Taala, kan? Sebab itu kita perlukan kepada sebuah kerajaan yang memahami Islam. Kalaupun dia ambil cukai daripada arak itu, dia tidak akan mencampurkan antara perkara yang halal dan haram, maka dia akan jadi syubhat. Ini yang kita perlu sama-sama perjuangkan agar pendapatan negara tidak dicampurkan antara yang haram dengan yang halal. Ini tuan-tuan kena faham baik-baik. Kemudian yang haram ini kita boleh gunakan untuk maslahah ammah, bukan dengan mencampurkan dalam satu akaun. Maka ini orang kerja kerajaan saya ni macam mana, kan? Sebab itu para ulama nasihatkan kepada kita, pendapatan kamu ada hak yang kamu kena sedekahkan, kena infakkan untuk menyucikan kita punya pendapatan. Itu kita kena asal kita lah. Dan yang kedua, kata para ulama, kita bekerja daripada sumber yang halal. Kita bekerja daripada sumber yang halal. Maka kita tak nampak pencampuran itu seperti mana depan mata kita bercampurnya arak dengan air biasa. Itu yang saya dapat beri untuk pandangan kita umum secara umumnya, ya. Wallahu alam. Baik tuan-tuan, kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada nak tanya boleh tanyalah, sembang lepas solat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.